Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma qna bil ilmi wa zina bil hilm wa akram bit taqwa wa jamina bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini merupakan pertemuan yang pertama kita di dalam channel yang saya mulai membina, yang mudah-mudahan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya memberikan keberkatan di dalam apa yang kita laksanakan dan kita realisasikan di dalam channel pengajian kita yang saya memilih untuk menyampaikan asas daripada ilmu fardu ain di dalam pertemuan kali ini, yaitu di dalam kita punya video ini. Kerana sebab antaranya adalah banyak daripada kawan-kawan rakan-rakan kita minta untuk kita menyampaikan asas daripada fardu ain, kerana mungkin daripada mereka susah untuk mengaji, pergi mempelajari ilmu, mungkin kerana kesibukan, kerana hal-hal yang lain. Oleh demikian, ini merupakan inisiatif yang baik dan juga kami menyambut dengan baik dengan kita mencipta dan kita membina channel ini khusus untuk mereka yang mungkin tidak ada waktu untuk mengaji dan mempelajari ilmu agama, untuk mengenali dan memahami agamanya sendiri, insya-Allah taala. Jadi pertemuan kali ini adalah pengenalan ataupun pendahuluan, yang mana saya memilih kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah wa Tadhkiratun Nafi'ah karya Al-Imam Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habsyi rahimahullah, yang mudah-mudahan apa yang akan kita sampaikan sampai ke pertemuan terakhir, insya-Allah saya berharap pertemuan ini tidaklah begitu panjang ataupun tidak sampai ke 50 pertemuan ataupun episod. Mungkin saya berharap dalam 30 ataupun 35 pertemuan kita akan menyelesaikan. Kerana ini adalah satu buku yang sangat nipis dan juga sangat asas dan sangat basic yang boleh dipahami oleh semua lapisan masyarakat. Umur yang tua, umur yang muda. Kalau yang muda boleh faham, umur yang lebih tua apatah lagi. Begitu pula buku ini yang saya pilih kerana mudah untuk difahami oleh anak kecil, pemula, orang yang orang sibuk seperti mana saya sampaikan sebentar tadi. Demikian, kitab ini akan membahaskan dalam beberapa pasal. Bila mana kita menyebutkan fardu ain, maka dia adalah perkara yang wajib untuk setiap daripada orang Islam. Kerana ada sabda Rasulullah SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu, ulama sepakat, mencari ilmu di sini adalah ilmu agama, tanpa kita merendahkan ilmu yang lain, tanpa kita menafikan kepentingan ilmu selain ilmu agama dalam kehidupan kita di dunia. Jadi
mencari ilmu di sini adalah ilmu agama fardhah, wajib, fardu untuk ala kulli muslim, setiap orang Islam. Allah tidak menyebutkan orang tua, Allah tidak menyebutkan orang kecil, orang yang muda, tapi Rasulullah menyebutkan muslim, semua orang Islam, wanita dan lelaki wajib untuk mempelajari ilmu. Maka ulama sepakat ilmu yang wajib dipelajari adalah ilmu fardhu ain, yang mana merangkumi, mencakupi 3 rukun agama. Sebagaimana hadis yang disebutkan oleh Rasulullah dalam yang disebutkan oleh Imam Nawawi, dikumpulkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Rasulullah ketika mana mengajarkan para sahabat, datang malaikat Jibril dengan merupai lelaki yang tampan, yang indah, cantik. Di situ mengajarkan agama Islam kepada mereka, yaitu Islam mengajarkan iman, mengajarkan ihsan. Maka ini dijadikan oleh ulama bahwasanya rukun agama yang mesti setiap daripada kita mempelajarinya dan menguasai, at least paling kurang asasnya, agar supaya kita tidak berdosa, agar supaya kita sudah pun melaksanakan kewajipan kita sebagai orang Islam. Kerana hadis Rasulullah tadi mempelajari ilmu agama yang dimasukkan di sini fardu ain tadi itu bagi setiap daripada orang Islam adalah wajib. Baik. Jadi dalam kitab ini Ar-Risalah An-Nafi'ah, Ar-Risalah Al-Jami'ah wa Tadhkiratun Nafi'ah, yang akan dibahaskan rukun agama itu. Namun yang pertama yang akan dibahaskan adalah iman dulu. Apa sebabnya? Ya, kerana imanlah yang akan menentukan keselamatan dan keamanan setiap daripada orang Islam tadi. Iman yang tidak benar, maka apa yang kita lakukan daripada amalan zahir pun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana kita solat tapi kita tidak mengenal siapa orang yang kita sembah. Kepada siapa yang kita sembah, bukan siapa orang, tapi zat yang kita sembah, Allah Subhanahu wa taala. Mesti kenal. Tapi bukanlah bermakna kita belum mengenal Allah namun kita tidak boleh solatlah. Tidak demikian. Mesti dilakukan juga. Oleh kerana itulah fardu ain, mesti pelajari. Dalam waktu yang sama belajar bersama-sama sehingga kita akan sampai kepada tahap kita itu menguasai rukun agama kita sendiri. Di dalam bahagian yang seterusnya yaitu Islam. Kalau di dalam bahagian pertama tauhid yaitu iman yaitu tauhid. Di dalam bahagian yang kedua adalah Islam. Apa itu rukun Islam? Yang kita bahaskan berkaitan dengan perkara-perkara zahir. Adapun tadi perkara batin. Okey, perkara yang zahir. Di dalam bab ini akan dibahaskan lebih kurang 4-5 bab. 5 bab. Yaitu bab suci, bersih, taharah. Bab yang kedua akan dibahaskan salah, yang berkaitan dengan salat, iaitu wuduk. Nak tahu wuduk macam mana, air macam mana, itulah kita mesti pelajari. Bab taharah yang pertama, subhanallah, ulama telah menyusun sesuai dia punya tertib dan juga disiplin dia. Kemudian yang ketiga, as-shaum, puasa. Akan dibahaskan zakat, kemudian haji dan umrah. Terakhir, bahagian yang terakhir adalah bahagian akhlak ataupun tazkiyatun nafas, ataupun kita sebut sebagai rukun agama yang ketiga, ihsan. Apa yang dibahaskan umumnya masalah akhlak, masalah penyakit-penyakit hati yang mesti kita selesaikan, mesti kita ubati. Kemudian kita akan membalut dia dengan akhlak-akhlak yang indah, yang cantik. Jadi inilah asas daripada. Sebab itu kitab ini nipis sangat, mudah. Mungkin kalau kita boleh cepat, kita akan selesai cepat, insya-Allah taala, dengan kita betul-betul niat. Kerana ketika mana kita mempelajari suatu ilmu, kita mesti
selalu memperbaharui niat kita ketika mana kita masuk ke dalam majlis. Keikhlasan adalah kuncinya untuk kita mendapatkan ilmu yang berkat dan juga manfaat kepada diri kita. Baik. InsyaAllah kita mula menjelaskan siapa itu pengarang dia. Yang mana saya sebutkan tadi, Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habashi. Beliau ini seorang ulama terkenal di negara Yaman. Lebih jelasnya di kota, di sini di dalam sebuah reference yang saya ambil daripada kitab Al-Budur Al-Tali'ah, kalau tidak salah. Ya, Al-Budur Al-Tali'ah daripada Dr. An-Nisfi. Beliau mengambil biografi Ahmad bin Zain Al-Habashi ini daripada reference yang beliau ambil kitabnya yang terkenal Tarikh Syu'ara Al-Hadramiyin. Beliau dilahirkan di Yaman, ulama terkenal di Yaman. Beliau dilahirkan pada awal tahun 1069 Hijrah, bukan Masehi tapi Hijrah. Kalau sekarang 1447, bermakna 300 tahun yang dulu. Beliau mengambil ilmu, menuntut ilmu dari kecil sampai beliau meninggal. Banyak guru-guru beliau yang beliau tuntut. Antaranya daripada ulama Shibam. Ini semua di kota Yaman semua nih. Di negeri Yaman. Dan Taris, ini kota-kota di Yaman. Shibam, Taris, di Sewun, di Tarim. Begitulah beliau rehlah, berpergian mencari ilmu ke kota-kota yang bukan daripada kotanya, keluar daripada negerinya untuk mempelajari ilmu, mencari ilmu agama. Banyak antaranya ulama yang beliau pergi menuntut adalah ulama yang terkenal juga, Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yang menjadi ulama guru utama beliau dalam kehidupannya, dalam ilmunya, yang mana beliau menuntut ilmu dengan Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah selama 40 tahun. Lama betul. Sangat lama. Kalau nak ikutkan dengan waktu sekarang, ia merupakan tempoh yang sangat lama. Kalau zaman sekarang ini kita belajar daripada sekolah rendah sampai ke sekolah menengah, daripada umur berapa? 7 sampai 12, 7, 8, 9, 10, 4 tahun UPSR. Sekarang sudah tak ada. Lebih kurang begitu. Kemudian masuk ke sekolah menengah 13, 14, 15, 16, 17. Dicampur semua 9 tahun. Dapat SPM, diploma ataupun terusan degree. Mungkin selesai dalam masa 4-5 tahun. Ya, mungkin umurnya kalau betul-betul masuk 18, 19, 20, 21, 22 selesai. Kemudian kalau dia rajin dan semangat lagi untuk mencari ilmu agama sama ke peringkat master, mungkin 2-3 tahun. Jadilah dia umur 25. Kemudian diselesaikan dengan PhD selama 4-5 tahun. Sesuai keadaan yang ataupun umumnya begini, ya kan? 30 tahun. Jadi berapa puluh tahun dipelajari kalau pada zaman sekarang untuk mendapatkan PhD, Doktor Falsafah. Nak dibandingkan dengan apa yang disebutkan dalam biografi Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habashi. Lebih daripada itu. Luar biasa. Kalau diikutkan Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habashi, lebih banyak doktor yang didapatkan. Ya, doktor. Subhanallah. Tanpa kita merendahkan sistem sekarang, kerana ia juga merupakan kepentingan untuk kita mendapatkan ilmu, tidak boleh ditolak. Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habashi rahimahullah lama belajar dengan Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Pada suatu saat beliau baca kitab Al-Muwatta dengan Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Lama sehingga Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah meninggal pada ketika beliau mendengar
bacaan Muwatta hadis kitab Imam Malik daripada Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi, pengarang kitab yang akan kita bahaskan bersama dalam video-video yang akan datang insya-Allah. Beliau mengarang sangat banyak kitab. Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi mengarang kitab sangat banyak, memiliki murid juga, murid-murid yang luar biasa, dan beliau sehingga menjadi pengganti daripada gurunya Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Beliau duduk di kedudukan dia di tempatnya Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, gurunya, mengganti mengajar dan menjadi terkenal seperti gurunya. Dan beliau menjadikan diri beliau beliau dijadikan sebagai rujukan oleh murid-murid dan orang pada zaman beliau setelah meninggalnya gurunya. Dan beliau wafat pada tahun, kalau tidak salah di sini beliau menulis 1144 Hijrah. Pada asar hari Jumat 19 Sya'ban. Rahimahullah ta'ala wa tabaraka wa ta'ala rahmatan wasi'ah. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau, dan mudah-mudahan pembukaan kitab ini menjadi satu spark untuk kita terus mempelajari kitab karangan beliau Ar-Risalah Al-Jami'ah sampailah kita khatam bersama, yang mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat yang luar biasa daripada kitab ini. Bagaimana yang saya sampaikan sebentar tadi, ini merupakan basic, asas betul, fardu ain, ya, supaya kita betul-betul memahami asas, dia punya foundation kuat, supaya kita menjadi orang Islam yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, yaitu orang Islam yang cerdas. Siapa dia? Al-Kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan diri dia untuk kehidupan setelah kematian. Inilah kehidupan yang hakiki. Realiti kehidupan adalah kehidupan akhirat. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, Allahumma innal aisha aishil akhirah. Ya Allah, kehidupan itu adalah akhirat, realiti. Baik, dengan ini di dalam pertemuan akan datang kita akan membahaskan awal ataupun pengenalan daripada kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah wa Tadhkiratu An-Nafi'ah yang dikarang oleh Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi rahimahullah. Demikian yang boleh saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan channel dan juga pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang berkelanjutan, berterusan sampai selesai, sampai kita mati insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.